nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur hari ini kita orang kata buat majlis tazkirah lah kan, suasana cerita-cerita kebaikan. Terima kasih Mawar, mak ayah, keluarga yang sudi bersama-sama dan menjemput dan menerima begitulah kan. Jadi ya baik. Syukur pada Allah. Jadi sebenarnya kita bila di mana-mana sahaja, bila kita menyebut nama Allah ni, tempat tu dia bercahaya-cahaya dan menyebabkan Allah sayang kita. Menyebut nama Allah walaupun sekali dia bahagia. Menyebut nama Allah ni bahagia. Saya dulu tak kenal Tuhan, tak kenal Allah, tak Islam. Tapi bila kenal Allah ni rasa bahagia, tenang. Sebab ala bizikrillah tatma'innul qulub, dengan ingat Allah ni hati menjadi tenang, tenteram. Jadi yang beri rasa tenang, rasa gembira, rasa bahagia ni ialah Allah SWT. Jadi Allah SWT Maha Penyayang. Saya ingat seorang ustaz saya, dia selalu gurau-gurau, orang South Africa lah, ada madrasah South Africa. Dia selalu macam ceramah tu macam rap-rap sikit kan. Dia cakap macam tu, tapi sampai satu perkataan dia mesti macam dia sedih, dia menangis. Dia kata, when you remember me, I remember you. When you forget me, I still remember you. Masa ingat Allah, Allah ingat kita. Masa kita lupakan dia, dia tetap ingat pada kita. Jadi semua yang terjadi dalam dunia ni hanya kerana Allah SWT sangat sayang pada kita. Apa saja terjadi, ada orang diuji begini, ada orang diuji begini, macam-macam ujian. Itu semalam saya jumpa seorang budak ceramah, seorang budak perempuan. Dia seorang dalam ceramah tu, dia macam tak dengar, dia main-main. Budak sekolah mendengar. Cina, dia tak dengar sepanjang ceramah tu. Jadi saya fikir kenapalah dia ni. Lepas tu saya tanya siapa yang tinggal dengan tinggal dengan orang, siapa yang susah, dia tak, siapa tak pernah jumpa mak ayah tinggal dengan atuk nenek. Tiba-tiba ada seorang budak angkat tangan. Dia tu lah. Saya tanya dia, kenapa? Dia kata saya benci mak saya. Dia kata saya benci mak saya. Saya tak pernah jumpa mak saya ustaz pada kecil, tak pernah nampak dia. Ayah saya nampak dia. Dia kata saya nampak ayah saya datang sekejap. Saya benci mak saya. Benci ke mak? Benci ustaz. Tak rindu dia? Ish, tak rindu, benci. Dia tiba, sebenarnya rindu tak dia? Taklah ustaz, benci. Maafkan mak? Tak. Sebenarnya maafkan tak? Saya rindu mak saya ustaz. Saya kata kalau Tuhan tanya apa awak nak sekarang? Walaupun dia tak cakap kan, dia kata apa? Saya cuma nak mak saya. Jadi lain-lain orang ujian kan, beza-beza. Hari tu saya pergi dekat KL, kumpulkan anak-anak semua, kanser-kanser kecil-kecil lagi. 4 tahun, dia berlari-lari, nangis. Mak sakit, mak sakit. Mak sakit, tak tahan, kanser tahap 4 kan. Mak sakit, nak ubat. Jadi ujian dalam hidup ni kerana Allah SWT sayang kita. Bukhari, Tirmizi. Lagi besar ujian tu, lagi besar rahmat Allah nak datang dalam hidup kita. Saya rasa percaya begitu. Apa yang terjadi sebab Allah sayang saya. Saya orang yang saya percaya setiap yang terjadi tu tak ada 5 jawapan. Tak ada 4, 3. Kadang orang cakap sebab dosa. Ada orang cakap sebab begini. Ada orang cakap ni sebab orang buat kan. Ini orang dengki. Semua kan macam-macam. Tapi saya orang yang saya percaya. Daripada kecil saya belajar. Semua terjadi cuma satu jawapan. Tak ada 5, 4, 3, 2. Cuma ada satu jawapan. Semua terjadi tu kerana Allah sayang saya. So jumpa sesiapa saya ingat Allah sayang. Dalam hadis, aku melihat seorang hamba, lalu aku sayang pada dia. Aku beri dia ujian-ujian yang berat dalam hidup. Kerana aku nak beri dia kedudukan yang tinggi seperti Nabi-Nabi. Kita dengar pasal Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tadi kita baca kan, Ibrahim dibakar dalam Quran. Ada anak-anak ini comel dibaca pada kecil ya. Dengar kan, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Cantiknya dia. Anak siapa cantik ni? Oh, anak ni. Masya Allah. Jadi pada kecil kita dengar. Jadi kisah-kisah tu bila kita melalui hidup ni, jadi ujian tu datang. Jadi semua kerana Allah SWT sayang. Jadi bila ujian datang, kita baca doa ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Sahih Muslim. Setiap kali sedih, baca. Setiap kali macam sedih, kita manusia kan, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ya Allah ganjarkan atas musibah ini, wa akhlif li, gantikan khairan minha, dengan lebih baik. Ummu Salamah beritahu, saya baca doa ni Allah beri pahala dan Allah akan gantikan musibah yang sedih tu dengan sesuatu yang sangat besar, yang sangat baik, ada banyak erti dia. Jadi begitulah yang pertama. Jadi Masya Allah, itu kita percaya semua ujian tu kerana Allah SWT sangat sayang pada kita. Macam Mawar sendiri kan, mesti dalam hidup kan, daripada berniaga semua sekali, berkeluarga, anak-anak, keluarga hidup semua sekali, banyak ujian lalui. Mesti selalu nangis seorang tengah malam. Mungkin orang tak nampak kan, yang tu kita tak tunjuk ke orang. Seorang kita nangis, depan orang kita kuat,
Semua orang mesti kan, depan orang itu mesti sangat kuat. Tapi kita kadang-kadang nangis. Nangis tu bukan tak bahagia. Orang baik ni menangis tu sebenarnya tanda bahagia. Menangis tu bahagia. Orang yang paling baik Nabi SAW selalu nangis. Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah kan, selalu dengar digarang kan. Tapi bila jadi imam, dia tak pakai mic. Sampai saf belakang dengan dia nangis. Tahu dia baca apa? Ni ayat Quran daripada dulu kalau orang sedih. Dalam surah Yusuf, dia selalu baca ni. Ya Allah, innama ashku basi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku mengadu sedih aku, susah aku pada engkau. Jadi kalau sedih jangan simpan. Memang kena nangis. Nangis kat siapa? Pertama, kita nangis kat Allah. Kita kena luah pada seseorang, nangis. Kita kata, ya Allah, saya sedih. Saya pun sampai sekarang dia nangis lagi. Walaupun nampak macam ni je kan. Lari orang kata, wah macam yang okey je. Pun ada waktu seorang-seorang nangis. Ya Allah, saya sedih. Saya tak tahu apa saya nak buat. Saya serah urusan saya pada engkau. Ya Allah, saya sedih. Ya Allah, saya sedih. Ya Allah, saya sedih. Jadi mengadu pada Allah ni baik. Jadi mawar pun mesti melalui hidup kan. Banyak hari ni macam ni pula. Macam-macam ujian datang kan. Mesti selalu nangis, sedih. So Mawar macam mana setelah dengar tu, apa Mawar fikir ataupun sebelum ni tentang musibah tu rahmat yang sudah terfikir? Maksudnya apa yang jadi kat saya ni bagi saya adalah satu ujian untuk saya. Saya pun ada silap muhasabah diri dan saya rasa itulah saya kena teruskan kehidupan saya dan pasti Allah tu tak zalim. Allah tu sentiasa adil. InsyaAllah ada terbaik untuk saya di masa akan datang. Saya cuba yang terbaik lah. Untuk apa pun saya nak perbetulkan diri sendiri dengan dekatkan diri dengan Allah. Yang tu utamanya. Macam Ustaz kata dah, saya memang mengadu. Tak perlu mengadu dekat orang lain. Nombor satu mengadu dekat Allah. Yang tu betul. Dulu sebab saya pun ada salah sebelum ni. Mungkin saya akan bercerita dekat seseorang. Tapi yang pasti pokoknya yang nak ubah kita sendiri dan kita minta doa dekat Allah aja. Selalu baca doa tu apa dia? Doa yang tadi tu je. Doa selalu baca doa tu kan. Doa yang selalu baca. InsyaAllah setiap kali kita sedih, saya Muslim, setiap kali kita sedih, kita baca macam mula-mula pahala dia macam mula-mula berat masa kita tanggung gitu. So dalam setiap kali kita baca, seolah-olah diberitahu nanti kami akan beri kamu pahala dan akan gantikan dengan sesuatu yang sangat baik, lebih baik, yang sangat baik. Kita tak tahu apa yang paling baik tu, tapi Allah dia kenal kita daripada kita kenal diri kita. Cuba baca doa ni, cuba ajak saya ni. Doa tu innalillahi, cuba baca innalillahi yang ni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Khairan minha. Maaf tak jelas sangat tu tulisan. So selalu baca doa tu setiap kali rasa sedih, rasa susah, baca doa tu. Dan perkara yang kedua yang penting ialah kita sentiasa dalam apa-apa buat, dia kata wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar, jalan solat. Saya sendiri, kita semua, saya pesan untuk diri saya lah pertamanya ni kan. Nampak je macam berjanggut panjang sangat ni. Tapi sebenarnya nasihat untuk diri sendiri ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar, jalan solat. Dengan solat ni Allah SWT akan selesaikan masalah hidup kita dunia akhirat. Setiap kali ada apa-apa, hajat, keinginan, ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat. Bila-bila pun. Waktu duha, sembahyang duha. Sembahyang tahajud, sembahyang tahajud. Bila-bila, sembahyang 2 rakaat. Minta ke Allah. Ya Allah, saya mengadu saya pada engkau. 2 rakaat buat. Bila kita buat tu, Allah janji, Allah akan selesaikan segala masalah hidup kita. Minta pada dia. Selalu minta pada Allah SWT. Dan kita sentiasa dekat diri pada Allah, jaga solat. Dia kata siapa innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta bersifat keluh kesah. Dapat kesenangan, sombong, lupa diri. Dapat kesusahan, mereka marah-marah. Kata Allah bukan begitu orang solat, yakni yang kekal menjaga solat. Sa'ad bin Waqqas kata solat awal waktu. So siasa jaga solat awal waktu dalam hidup kita. Bila kita jaga solat, Allah akan jaga kita. Menyempurnakan solat, sebenarnya kita menyempurnakan hidup kita. So sempurnakan solat sentiasa. Saya mula-mula dulu, masa tu kan keluarga tak kenal Allah, nangis seorang-seorang. Dengan cikgu tu cerita pasal solat, balik rumah nangis. Tengok mak nangis, tengok ayah nangis. Cerita saya yang pertama dalam hidup, saya nak bawa mak ayah saya masuk syurga, tak nak dia masuk neraka. Jadi saya pun pergi masjid, belajar kenal Allah, belajar sembahyang. Walaupun masa tu susah, tapi rasa bahagia. Walaupun masa tu nak makan, saya ingat satu pinggan share keluarga ramai-ramai. Mungkin masa tu pernah musim sejuk kat Pakistan tu, saya tidur atas guni.
Ambil guni-guni alas kaki tu buat selimut. Masa tu sejuk, nangis. Ya Allah, saya sejuk. Selimut tak sampai-sampai. Tapi hati tu rasa bahagia. Sebab dapat mengadu pada Allah SWT. Jadi dalam hidup kita, kita sentiasa ingat. Doa kita bukan tak dimakbulkan. Tapi Allah nak beri sesuatu yang lebih baik. So sentiasa berdoa. Jangan berhenti berdoa. Sayyidina Umar Al-Khattab kata, saya tak risau doa saya ditolak. Tapi saya risau, saya tak risau doa diterima ditolak. Saya risau bila saya tidak lagi dipilih untuk berdoa. Jadi ujian dan kesusahan ni buat kita banyak menangis pada Allah. Buat kita rajin sembahyang, buat kita banyak beringat kan, buat kita banyak berfikir. Jadi ujian tu cuma kerana dia sayang supaya kita perbaiki hidup dekat diri pada Allah. So begitu insya-Allah. Masya-Allah. Nak tanya apa-apa boleh Ana? Apa je? Boleh je nak luah nak tanya boleh. Okey. Serius saya. Daripada bos semua makin serius. Seorang wanita tu kan, benda-benda yang mengubah hati wanita. Sebab perempuan kan macam insan yang lemah. Tak lemah. Nak tanya pun bergigil dah. Saya tak biasa je saya ingat. Macam mana nak bangkit dari ujian ke, ataupun sebab kadang-kadang kita nak cakap kita dengan emosi. Kadang-kadang nak positif tiba-tiba dia dapat negatif balik. Sebab mama pun ada anak kan. Macam ni nak tanya dia macam mana ayat dia. Tanya je ustaz tu. Terus. Bukan ayat tu. Yang ni Siap. tiga orang ni. Siap ayat tu nak susun tu. Macam mana dekat maksudnya apa kalau kita korban sesuatu tu adakah macam mana redha dengan pasrah ni macam mana? Macam mana? Macam mana? Ayat ni macam mana? Saya tanya dia, ustaz saya tak tahu nak tanya soalan macam ni, tapi apa pendapat ustaz tentang redha dan pasrah? Apa yang jadi ni, perlukah kita redha ataupun kita pasrah, apa perbezaan dua tu? Macam tu Dua perbezaan perkataan tu kan. Tapi dia sebenarnya tak sama. Pasrah lain. Apa saya dah tahu jawapan ni? Boleh. Tanya je. Kita dah boleh ajak dia punya soalan tu. Apa yang berlaku ni, adakah kita perlu redha dengan pasrah? Macam tu? Okey Ustaz, saya nak tanya satu soalan yang saya nak tanya ni. Mungkin saya jawapan saya lain dan saya tak tahu betul ke tak. Apakah perbezaannya kalau kita seseorang ni dia redha dengan pasrah? Apa perbezaan dia tu? Apa yang berlaku dekat kita ni? Okeylah tak apa, saya redha, saya pasrah. Ada perbezaan dia tak? InsyaAllah. Jadi memang selalu orang anggap yang bila kita ditimpa musibah, kita redha, kita pasrah. Pasrah tu kita terima. Redha tu perkara yang lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya yang lebih penting ialah setiap kali selepas sesuatu tu terjadi, adakah ujian tu menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah? Bukan orang lain, diri kita sendiri. Adakah kita menjadi lebih baik, lebih bersyukur, lebih banyak sembahyang, lebih banyak baca Quran? Itu tanda Allah sangat sayang kita. Kita dah kembali pada dia, makin dekat. Selama dah dekat, bertambah dekat pada dia. Ujian ni buat orang dekat pada Allah ni, orang kata kalau laju kan, kalau buat kereta tu kira turbo dia laju lah, terus pergi je, laju menuju pada Allah SWT. Jadi memang kita tak boleh lupa. Mana boleh lupa musibah? Takkan boleh senyum pula musibah, mustahil kan. Orang terlanggar batu pun maki hamun batu tu kan, bodohnya batu kan. Sambil lalu marah batu. Mesti tak boleh nak rasa macam kita tak boleh nak terima, masa berat. Mustahil tak ada orang boleh macam tu lah kan. Demam pun rasa susah hati. Baru sakit gigi je dah menung 3-4 hari. Ini pula perkara yang lebih besar. Jadi bila terjadi, kita tak boleh nak lupa. Tapi setelah terjadi tu, apa yang kita buat? Contoh Ibnu Abbas, dia dengar anak dia meninggal. Dia lah buat dakwah, buat benda baik, tiba-tiba anak meninggal. Dia terus turun daripada unta, dia semayang 2 rakaat. Kemudian dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas dia baca tu, dia kata lepas tu dia baca Quran. Wasta'inu bisabri wassalah.
Setiap kali susah Allah perintah minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Sabar ni menjauhi perkara yang haram, dan solat ni kita minta ke Allah. Jadi lepas terjadi, kita makin jaga solat. Maknanya musibah tu baik untuk kita. Bukan baik musibah tu tak baik, tapi setelah terjadi tu buat kita menjadi manusia yang lebih baik. So begitu. Satu lagi, kalau kita ni diam, adakah selalunya kita salah ataupun kita betul? Yalah, masyarakat ni kadang-kadang tanggapan dia lain. Kalau kita banyak cakap pun salah, betul. Diam pun salah pun betul. Adakah macam mana kalau tindakan seseorang itulah? Kalau kita diam diri, tak perlu komen banyak-banyak. Itulah. Jadi bila yalah, kalau keadaan hari ni kan, Masya Allah, macam yalah, macam Mawar pula memang terkenal. Siapa tak kenal kan? Tudung, Farida, semua kenal. Tak ada orang dalam Malaysia ni tak kenal. Jadi bila kita macam apa-apa kebaikan kita dapat pun, orang macam mesti semua orang tahu sekejap je kan. Baru 2 minit kita berjalan je, orang dah tahu dah kan. Contoh, memang zaman begitu. Memang orang pun suka nak tahu kan. Sama juga bila kita macam diuji, tersilap. Jadi orang pun dengan cepatnya memberi pendapat tentang hidup kita. Sebenarnya kita yang lalu kita tanggung. Jadi itulah keadaan hari ini. Jadi kita pun tak boleh nak marah sesiapa. Walaupun berat hati kita, sakit hati juga. Kalau saya pun sama juga. Nampak secepat, saya belok secepat kan. Wah, kau bukan main pula kau ni kan. Nanti kena kat kepala kau pun kau tahu. Kan? Sama juga kita. Tapi bila macam tu, kita fikir macam mana, just kita cuba melihat ke depan, melihat redha Allah. Dan tak semesti kita kena terang pada semua orang. Kadang-kadang satu hari nanti, bila kita terus buat baik, jujur, insya-Allah, satu hari nanti dalam hadis Nabi SAW, barang siapa menyukakan orang, hadis Nabi, barang siapa menyukakan orang dan membuat Allah murka. Menyukakan orang, membuat Allah murka. Kadang kita nak suka ke orang, ataupun kita rasa macam nak bagi orang faham kita kan, atau nak jelaskan, kita geram juga, takkan tak jelas-jelaskan. Kita nak cuba fahamkan, tapi kita buat Allah murka. Mungkin jadi makin begitulah, makin teruk ke sebagainya. Orang benci kita tu, lama-lama Allah buat dia akan hormat dan sayang kita. Tapi kalau kita buat Allah murka, kita suka ke orang, macam mana buat Allah murka, suka ke orang, nanti orang yang suka kita sebelum mati, dia benci kita. Jadi yang penting bukan orang suka ke tak suka tu, tak penting. Kita hidup untuk penghormatan orang. Kita hidup nak suka ke orang. Orang pun tak bagi maaf, dalam bahasa sebenarnya Allah yang jaga kita, bagi rezeki kat kita. Jadi kita jangan fikir apa kata orang. Kita hidup untuk penghormatan orang. Walaupun kita sedih, kita mesti sedih. Tak sedih kan. Jadi kita sedih. Tapi kita tak hidup untuk penghormatan orang, untuk pujian orang. Kata-kata orang semua ni teruk. Tapi yang paling menakutkan kalau Allah marah kita. Orang sayang kita, puji kita ni rasa hebat. Tapi yang paling penting Allah sayang kita. Jadi yang penting ialah Allah sayang kita. Itu saja. Jadi tak beri kesan, tak ada siapa boleh beri kita bahagia, senang, derita, bahaya, melainkan Allah SWT. Kul lan yusibana, ayat Quran. Kul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Tak ada apa yang menimpa hidup kami, melainkan apa yang Allah tentukan. Wa maulana, dialah pembantu penolong kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kepada Dialah kita bergantung, berserah diri. So tak apa. Kalau rasa perlu cakap kan, tak ada masalah pun. Kalau rasa perlu diam, terpulang pada diri kita kan. Tapi apa orang cakap ni saya ingat. Saya ulang-ulang. Saya tak hidup untuk penghormatan orang, untuk suka ke orang. Saya hidup untuk Allah sayang. Dulu, kini, selama-lamanya. Yang bagi saya rezeki, yang jaga saya, yang tentukan hidup saya hanyalah Allah SWT. Kadang-kadang kita nampak buruk hari ni, tapi rupanya tiba-tiba ada perkara yang besar yang baik datang. Macam senang cakap kan, wah sedap je Ustaz cakap kan. Tapi memang begitu. Bukhari, Tirmizi, lagi besar musibah tu, lagi besar rahmat datang. Tapi kena sangka begitu. Kebahagiaan ni banyak bersangka baik pada keliling, kemuncaknya sangka baik pada Allah. Hancurnya hidup kita banyak bersangka buruk pada keliling, dan kehancurannya bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ada tanya lagi? Nak wakil tanya? Nak tanya lagi? Nak wakil? Ayah mau apa minat dia? Abang selalu tengok door to door bang? Ya. Dia ada hadiah buku ni. Hadiah buku ni, buku Istriku Bidadari. Buku saya yang lama kita lama 11 kali dah dinding botol. Nak tanya nak. Gigiran. Dia penggigil. Okey,
Ada nak tanya lah Ustaz? Risau tak saya, janggut saya je panjang sekali. Mana dua saya ikut yang Tak garang kan? tak. Sudah biasa dah. Mana-mana. Okey Ustaz, saya nak tanya, macam mana kita nak didik hati kita bila orang selalu bersangka buruk dengan pertindakan kita. Kita nak didik hati kita supaya sabar. Supaya kita Sabar. nak didik hati kita supaya sabar. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau orang buat jahat kat kita, apa-apa ni cerita umum ni, bukan berkaitan mahu ke tak, cerita-cerita pada tadi ni semua umum. Jadi kalau orang apa tadi, hilang dah soalan tiba. Kalau orang sangka buruk kat kita, lepas tu apa tadi, hilang tiba. Jadi kalau tak marah kata Imam Syafi'i, itu namanya maaf, itu namanya keldai. Kalau orang buat jahat, kita tak marah, tu keldai. Tak kisah orang buat jahat kat kita semua sekali. Tapi setelah berlalu, kita tak reti nak memaafkan atau kita perbaiki hidup kita, orang kata pulihkan hati kita, tu namanya apa? Syaitan. Maksudnya setelah kita lalu itu, kita kena belajar dekat diri pada Allah. Dalam hadis Nabi, orang yang memaafkan ni, ada orang masuk syurga, riwayat Bukhari, ada dua sifat. Dia masuk syurga. Satu memaafkan, satu lagi dia memudahkan membayar hutang. Dia masuk syurga cuma sebab tu je. Jadi memaafkan orang, umum mana-mana kita, saya sendiri, memaafkan orang bukan kerana orang tu. Memaafkan orang tu kerana apa? Kerana Allah. Kalau kat mana-mana kita maafkan orang kerana orang, kita akan rasa geram lah. Oh, kau bukan kita tadi kan. Kita kat kedai, tiba-tiba orang tu gigi, kita maafkan, dia terlebih pula kan. Esok dia buat lagi, ketuk juga kepala orang ni kan. Contohlah kalau kat kedai, kat mana-mana kedai ni, orang tiba-tiba tak kenal kita, makan-mamah kita tepi jalan. Jadi kita rasa ulang lagi. Tiba kita pula nak maafkan dia. Kau yang jahat, aku pula maafkan kau. Tapi apa nak buat? Kita maafkan bukan kerana dia. Kita maafkan kerana siapa? Kerana Allah. Kerana Allah semuanya berbaloi. Penat saya buat baik. Penat saya bekerja. Penat saya tolong awak. Contoh mana lah. Penat saya. Penat tu semua apa dia? Dia tak penat. Allah beri pahala semua sekali. Semuanya Allah beri. Dia yang selayaknya maha kaya. So begitu. Begitu Masya Allah. Jadi saya hadiah buku Isteriku Bidadari itu 11 kaedah 11 kaedah bimbing keluarga. Biasa ramai kalau mak-mak baca rasa nak jadi bidadari. Bacalah, kakak-kakak dah kahwin kan? Ni suami tu anak. Ni pun dah kahwin juga kan? Oh dah semua, Masya Allah. Jadi baca buku tu, nanti kalau isteri baca nak jadi bidadari rasa. Kalau suami, ada itu abang tu dia kerja kelab. Datang program pakai rantai. Ganas abang tu pakai seluar pendek je, pakai singlet. Program agama tapi lain macam sikit dia pakai. Dia hantar anak dia. 2-3 kali datang. Tiba balik-balik sekarang dah pakai apa? Pakai jubah lagi. Semangat betul. Janggut panjang pada saya lagi. Lain macam janggut abang ni. Isteri tiba datang berpudah-pudah. Isteri mana pula ni bang? Isteri yang itulah dia kata. Macam mana pula? Tahu sebab apa? Maaf dia cerita apa? Dia kata ustaz, saya selalu ikut program ustaz. Saya baca sampai muka surat 6 je buku tu. Saya tahu, rupanya isi saya ni banyak susah untuk saya. Baru saya kenal, dia terus peluk saya nangis-nangis kat dalam dewan kat belakang program keluarga sunnah tu kan. Dia peluk saya. Lepas dia peluk saya, dia kata, dia ketawa. Dia kata, ustaz saya baca sampai muka surat 6 je. Lepas tu tak baca-baca dah. Orang lelaki kan sama gitulah, selalu sampai muka surat 6. Jadi kalau kakak nak bagi kat suami kan, sekatanya dia baca sampai muka surat 6 pun okey lah bang. Jangan baca sampai habis lah. Jadi dia baca sikit, dia tercabar sikit. Kalau bagi gitu sampai sudah dia tak baca. Bagus. Jadi belajar sebenarnya hidup kita ni begitulah. Janganlah salah saya tanya. Katalah Mawar, kalau hari ni saya selalu tanya kat mana pun saya pergi kan, jumpa Siti tu tanya soalan sama juga, jumpa siapa lagi? Yang lain lah, nama lain apa? Yang lain lah ramai macam tu semua. Saya selalu tanya soalan ni. Jadi saya tanya kat dia, kalau hari ni hari tak akhir, tak ada esok, tak ada lusa, tak ada minggu depan. Saya selalu terfikir gitu. Baru ni saya kemalangan kat jalan kan. Tengah jalan, tiba ada orang langgar pada tepi. Balik pada Singapura tu kan. Pada stasi gudang, malam tu penuh kat stasi gudang tu. Seramai-ramai orang datang. Tiba-tiba balik tu, accident. Masa accident tu, kawan saya jerit. Aduh ustaz, kereta datang. Tak boleh nak elak dah ustaz. Memang tengah laju jugalah. Kan, saya pun dah tengah laju macam ni, memang asyhadu an la ilaha illallah je lah kan. Jadi saya pun kata dia, Azizul, ni lah harinya Azizul. Habislah kita Azizul. Hari tanya orang, hari tak akhir kita dah. Saya memang ingat hari tak akhir saya dah. Saya fikir, ya Allah, saya terus teringat hadis. Kita dalam hidup, selagi kita hidup, kena semangat berjuang. Jangan pernah ingin mati, jangan pernah rasa nak mati, jangan pernah putus asa. Sebab Allah tak bagi, la taqnatu min rahmatillah. Sebab Allah jadikan kita sempurna, tak ada apa-apa kurang.
Tak boleh rasa diri kita kurang atau tengok orang kurang, kita sempurna. Allah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Selagi hidup, hidup. Jangan minta mati, jangan doa mati, jangan pernah rasa nak mati. Tapi bila hari mati tu datang, katalah hari tu kita, contoh kita dah accident, kita dapat rasa macam mungkin kita mati. Ataupun kat hospital, kita dah sakit teruk. Masa tu kita kata apa? Ingat hadis Nabi, barang siapa berjumpa Allah dalam keadaan gembira, Allah gembira untuk bertemu dengan dia. Siapa jumpa Allah dalam keadaan tak gembira, Allah pun tak gembira bertemu dengan dia. Masa saya nak kelanggar tu saya ingat, ya Allah, hari ni saya, mungkin hari terakhir saya gembira untuk bertemu dengan kau. Terima kasih sebab beri saya Islam. Sebab doa mak ayah orang Melayu, orang ni semua baik-baik ni, saya dapat Islam. Jadi saya kata, ya Allah, kalau saya gembira untuk bertemu dengan kau. Jadi bila hari tu datang, kita kena rasa gembira, tak boleh rasa sedih. Hari nak mati tu memang kita risau anak. Siapa ada anak kecil-kecil 4 orang. Tapi kita fikir apa, tak apa. Kita gembira untuk bertemu dengan Allah SWT. Ajal tak tercepat sesaat, dia tidak terlambat sesaat. Jadi saya berkata, ya Allah, saya gembira untuk bertemu dengan kau. Gembira. Dan datangkan perasaan tu. Di hadis Nabi, siapa jumpa Allah gembira, Allah gembira bertemu dengan dia. Siapa jumpa Allah keadaan tak gembira, Allah pun tak gembira bertemu dengan dia. Jadi Mawar katalah, kalau hari ni saya doa panjang umur 100 tahun, sihat, beri manfaat untuk manusia, supaya dapat didik anak-anak semua jadi anak yang saleh-saleh satu hari nanti. Jadi katalah Mawar hari terakhir, apa Mawar nak cakap pada pesan pada anak yang comel tu, nama apa? Mudah-mudahan jadi kita rakamkan kat sini, kat Astro Oasis ni. Satu hari dia boleh dengar sampai bila-bila. Kan dia tengok Datuk Hassan Din meninggal kan. Ada kan dekat kerusi Datuk Hassan Din duduk. Dia kata, kalau hari ni hari terakhir saya, anak-anak saya semua baik. Dia cakap anak baik-baik. Kalau ayah tak ada nanti. Kita dengar pesanan tu, dia berharga. Jadi kita tinggalkan zaman sekarang, ada kemudahan yang banyak. Jadi apa Mawar nak pesan? Katalah hari terakhir, tak ada esok, tak ada malam nanti, tak ada tidur nanti, tak ada lusa, tak ada minggu ni, tak ada minggu depan. Apa Mawar teringin nak cakap pada anak yang sangat apa? Sangat comel, sangat baik, sangat dikasihi, sangat disayangi tu, masya-Allah. Mawar boleh? Sila. Okey. Kalau dia dah faham lah. Nanti kita fikirkan satu hari dia dengar kemudian hari. InsyaAllah kepada anak anda Maryam, kalau mungkin saya dah tak ada, jagalah amalan. Tak boleh nak cakap. Jaga amalan sebagai seorang Islam. Alamak. Tak apa, sama. Suka orang menangis untuk kebaikan, dapat pahala, beri nasihat. Menangis ni tanda kita hidup, disayangi oleh Allah. Saya harap Maryam bahagia. Jaga diri baik-baik. Jaga solat penting. Walaupun apa yang jadi kat mak dengan bapa, jangan mak dengan bapa terlalu sayang dekat awak Maryam. Bukan apa yang berlaku ni, bukan saya dengan Fizo yang minta. Semuanya berlaku ada sebab. Apapun kasih sayang Maryam tak pernah kurang, insya-Allah. Jadi pesanan yang baik, beri nasihat ni sepatah perkataannya Allah suka. So dalam hidup ni sebenarnya manusia, saya sendirilah, dia membuat seorang tu jadi baik. Pertama ilmu, kedua saling nasihat menasihati. Surah pertama Iqra, keluarga jadi baik. Yang pertama sentiasa belajar, sentiasa dengan nasihat. Yang kedua ya ayuhal mudassir, surah kedua yang turun kat Nabi, supaya sentiasa saling ingat memperingati. Yang ketiga ya ayuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Surah ketiga ni Allah perintah bangun malam. Ni 3 asas bahagia rumah tangga. Yang pertama, sentiasa belajar ilmu. Tapi sekarang kita sendiri, saya sendiri kita kurang belajar untuk dekat daripada Allah, bawa keluarga dekat dengan Allah. Yang kedua, saya sendiri kurang nasihat menasihati. Dan rumah kadang-kadang tak ada amalan taklim, tak sempat duduk dengan suami isteri, baca Quran, hadis, sama-sama cek Fatihah isteri, cek Fatihah suami. Surah yang ketiga, ya ayyuhal muzammil, suruh bangun malam. Sekarang kita kurang masa sorang-sorang berdoa depan Allah. Kita perlu begitu. 5 minit pun tak apa. Setiap orang dia perlu masa sorang-sorang kena doa dengan Allah. Tak ada orang seorang sesunyi tanda tangan doa, ya Allah, cakap begitu. Sentiasa yang ketiga, kita sentiasa doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. So mudah-mudahan saya doakan Mawar dan
anak dan keluarga semua sekali, Fizo juga dan semua sekali yang ada kat sini. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati. Terima kasih kita buat majlis tazkirah ramai kat sini. Mungkin tuan-puan nampak macam sikit kan, sebenarnya ramai, ribu-ribu orang sampai ke sana ni, malaikat-malaikat sekali. Jadi mudah-mudahan jadi asbab kebaikan dan hidayah. So saya rasa percaya begitu. Semua terjadi hanya kerana Allah sayang kita. Allah sayang, bukan kerana apa-apa. So saya doakan yang terbaik. Jadi kita doa sama-sama, mudah-mudahan jadi asbab kebaikan dan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang maha baik, maha penyayang, yang sentiasa sayang kami, yang tak pernah lupakan kami walaupun satu saat. Kami selalu lupakan Kau, tapi Kau tak pernah lupakan kami. Ya Allah, yang maha melihat, yang menyaksikan, yang maha mendengar, maha mengetahui. Ampunkanlah dosa kami semua. Sayang dan redha pada kami, pada pasangan kami, pada anak kami, pada mak ayah yang kami sayangi, pada keluarga kami, ya Allah, adik-beradik kami, kesemuanya, ya Allah. Kau rahmati, ampun dosa kami. Ya Allah, yang maha baik, yang maha penyayang, kasih dan sayangilah kami semua. Ya Allah, jadikan apa saja yang terjadi menyebabkan kami semakin dekat pada Engkau, semakin membuat kami menjadi manusia lebih baik. Wahai Allah, pasti tak ada apa yang tak sengaja dalam dunia ni. Ya Allah, kami mohon Kau maafkan kami. Ya Allah, manusia yang belum kenal Kau, jauh daripada Engkau, belum dapat hidayah, beri hidayah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, orang miskin, anak yatim, bantu mereka semua. Kadang kami makan kenyang, tidur lena, ada orang lapar, miskin, susah. Bantu kami untuk bantu mereka semua. Jumpakan kami dengan anak-anak, orang-orang yang susah kami jumpa tepi jalan, yang salah jalan, salah pilih jalan hidup, bantu kami untuk bantu mereka. Ya Allah, ada anak-anak kami jumpa tak ada mak, tak ada ayah, tak ada abang, tak ada kakak. Dia tak pernah jumpa keluarga. Ya Allah, bantu kami untuk bantu anak-anak ni semua di luar sana. Ya Allah, yang maha baik, maha penyayang, kasih dan sayangilah kami semua. Kami buat ini semua hanya nak Engkau sayang kami. Ya Allah, sayangi kami, ampunkan dosa kami. Ya Allah, rahmatilah untuk keluarga ni, ya Allah, keluarga Mawar, mak ayah semua sekali, anak supaya bahagia, ya Allah, mudahkan kehidupan semua sekali. Kau rahmatilah, ya Allah, berkatilah, berilah yang paling baik buat mereka. Ya Allah, berkati, rahmati, beri yang paling baik. Kami sebagai saudara Islam, kami sayang saudara-saudara kami, sahabat kami ziarahi. Kau bantu dan mudahkanlah urusan, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan hidup dunia dan akhirat. Ya Allah, bantulah, ya Allah, kami merayu rahmat kasih sayang Kau. Bantulah saudara kami, kawan kami ni, ya Allah. Kau mudahkan hidup dan bahagia di dunia dan di akhirat. Wahai Allah, bantu setiap apa yang berlaku, jadikan semakin Kau sayang kami. Ya Allah, kami ada hajat-hajat yang baik dunia akhirat dalam hati kami. Yang baik Kau kabulkan, ya Allah. Yang tak baik Kau jauhkan daripada hidup kami. Kau mahu mengetahui apa yang baik dan tak baik untuk kami. Kami tak tahu apa yang baik dan tak baik untuk kami. Ya Allah, Kau maha kaya, maha pemurah, maha penyayang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan satu lagi manzil pernah dengar, Mawar pernah dengar. Manzil ni bagus baca setiap pagi. Manzil dalam tu ada munjiat, doa syifa, baca setiap pagi. Nanti dia jadi obat. Ada munjiat bahagian belakang ni. Munjiat ni. Ini daripada dulu dah amalan ni, munjiat. 1, 2, 3 4, 5, 6. Yang ni setiap hari baca, dia jadi obat. Bagus tengok makna-makna dia. Kalau boleh makna dia pun baca kuat-kuat juga. Ada nama dia panggil munjiat. Muhammad Ibn Sirin, anak dia, untuk hati kita tenang, bahagia dan melepasi segala masalah dalam hidup ni. Apa saja yang paling berat pun Allah buka jalan. Selalu baca tu dan tengok makna-makna dia. Ada 6 ayat yang tu sampai belakang tu. Ada 6 kan. Dan ada buku lain, buku 11 amalan kaya. Kaya tu dekat hati, jadi bermula dekat hati, bukan kaya. Kaya sebenarnya kat hati, mana-mana kita duduk, apa terjadi pun takdir Allah begini, kita kaya, begini pun kaya. Kaya tu kat hati bila kita syukur. Ni berjadiah juga. Ni buku cinta, supaya lihat manusia rasa sayang, rasa cinta. Tengok semua orang sayang, rasa cinta kan, rasa jangan kita mana-mana kita pergi, kadang kita lalu kedai, ada orang lalu kedai yang tak suka, tak sedap mesti kan, sebenarnya bukan nak makan sangat pun, lalu kedai-kedai, tengok semua orang sayang. Termasuk orang bukan Islam, kita sayang dia. Kita nakkan kebaikan untuk dia, hidayah untuk dia. Walaupun kat kelab-kelab, saya pergi kat lorong, kat kelab lorong, itu saya pergi, kali pertama dia orang lari, nampak saya lari semua sekali. Kali kedua pun lari juga, kali kedua tangga kopiah pun lari juga kan, dulu lari. Tiba kali ketiga tak lari dah, tangga kopiah, tangga jubah. Dah dekat-dekat nampak janggut lari juga dia orang. Janggut panjang sangat. Lepas tu
Kalistos ni dia orang dah ikut. Saya buat 50 orang itu. Maaf yang kerja-kerja lorong separuhnya. Pelacur begitu. Buat program dekat Port Dickson. Belanja dia orang 3 hari. Daripada Zuhur yang pertama. Kali pertama saya sembahyang Zuhur selama saya hidup. Orang menangis sembahyang Zuhur. Mulai nangis biasa dengan kat belakang kan. Ini sembahyang Zuhur. Dia orang nangis. Banyak maaf. Kerja macam itulah. Kerja JRO ke pelacur begitu. Dia orang nangis kuat-kuat. Kuat nangis Zuhur. Dah nangis dah. Ramai orang begitu. Saya tak jumpa orang jahat dalam dunia. Buat jadi macam sedih. Lepas tu balik tu bang, 3 orang balik berubah. Balik tu 3 orang jumpa mak ayah dia. Dulu macam dah berubah, balik mak ayah dia kenal balik muka dia. Itu jumpa kan. Pernah sekali tahun lepas 3 orang jumpa. Semenjak 2 tahun 3 orang. Budak. Pernah sekali Islamkan 2 Cina, seorang India. Ada seorang budak perempuan pegang baby. Kesian dia. Duduk. Tengok India tu masuk Islam. Dia nangis. Ustaz, kenapa dia nangis Ustaz? Umur berapa dek? 15 ke berapa? Kita jumpa 14 kan? 15 tahun Ustaz. 15 tahun umur awak? Tengok IC. 15 tahun duduk bawah jambatan. Kat KL tu bawah jambatan. Saya bagi duit, nak ajak duduk rumah. Ini semua dia tak nak. Ustaz, saya tak nak duit Ustaz. Tidur hotel lah dek. Kalau awak mati Ustaz bersalah tau. Nanti akhirat janggut ni habis kena kerat semua sekali kan. Nampak je macam bagus ni. Adik duduk kat bawah jambatan. Ustaz rasa tak boleh tidur malam ni. Merayu-rayu dia tak nak. Ustaz, saya tak nak duit Ustaz. Saya nak satu je. Ustaz boleh tak ajar saya semayang? Saya rindu nak semayang. Ustaz, saya rindu nak semayang. Dia rindu nak semayang. Lepas tu duduk hotel dah berubah dah. Itu seorang kita jumpa kat utara. Dia jual burger. Dalam burger dia ada dadah. Darjah 5. Mak ayah dia tak ada, tinggal dengan nenek. Dah lama dah kita bawa dia pergi KL. Sampai bila kita jumpa budak tu, ringkas dia, saya minta izin nenek dia belajar madrasah kat KL. Dia jual dadah rupanya. Tiba-tiba budak tu semenjak kenal saya suka kawan budak-budak macam ni, dia jadi manja kita. Pegang tangan. Kalau pergi mana yatim kan, Mama banyak buat program mana yatim semua sekali. Memang macam tu budak-budak kan. Kalau kita baik sikit, dia pegang tangan, manjat kat belakang. Kita mula sedih. Lama kita menyampah jugalah. Lama sangat dah kan. Kita pun tak larat juga ramai sangat. Tapi lepas tu budak tu ikut pergi dekat KL. Dia ikut kat KL dan dia masuk tahfiz. Setahun saya tak tengok dia. Kawan saya jaga saya tak nak sebab dia terlebih manja. Saya jumpa dia. Pakai serban putih, jubah putih dah setahun. Dia kata, Ustaz, saya dah hafaz 10 juz Quran. Ustaz jangan lupakan saya. Saya tak ada mak, saya tak ada ayah, tak ada abang, tak ada kakak, tak ada adik. Saya ada Ustaz je dalam hidup saya. Dah jenam bau kesian dia. Ramai orang macam tu kat luar sana. Jadi apa saja terjadi ni membuat kita membantu lebih ramai manusia kat luar sana. Tu bahagia kan. Dapat bagi budak tepi jalan rumah, tempat belajar, hidup dia berubah kan. Jadi dengan itu Allah sayang kita. Semoga Allah berkati, majukan perniagaan Farida, bertambah maju berkat dunia akhirat. Mudah-mudahan dan rezeki melimpah ruah dan dapat bantu selama mungkin. Dalam hadis Nabi, siapa bekerja keras untuk membantu selama mungkin orang miskin dan anak yatim, dia sedang berjihad di jalan Allah. Berjihad rupanya macam orang dulu perang-perang, rupanya cek rezeki ni juga macam berjihad. Tapi kita kena niat bahagia kita bila kita dapat membantu orang lain dalam hidup. Baik, terima kasih. Terima kasih abang, kakak, tuan rumah semua sekali. Mak ayah, mawanya dan mawa sendiri, masyarakat terima kasih sudi. Kita sama-sama terima kasih jemput dan menerima. Sama-samalah jemput, terima. Dan kita buat majlis ilmu kat rumah ni. Terima kasih, mudah-mudahan Allah SWT terima. InsyaAllah. Ini satu lagi buku cinta. Baik, terima kasih.